So, saya akan terus kepada aplikasi. Ini nak kata handphone kita adalah whiteboard. Jari kita ataupun kalau ada stylus pen tu atau jari kita tu akan jadi marker. Okay. Saya dapati bukan saya dapati, saya nak berkongsi perkara ni sebab ada beberapa ada beberapa masalah yang mungkin pada mulanya kita tak tahu masalah tu wujud apabila ada guru yang menggunakan switch kamera untuk mengajar bagi nampak buku atas meja. Contohnya. Kalau whiteboard mungkin nampak tulisan dia besar, jadi bila dia share guna whiteboard tak ada masalah. Tapi kalau dia guna macam dalam saiz buku, kita sebenarnya kesian dekat murid lah. Kesian dekat murid tak nampak apa, blur. Okay? Jadi, yang ini antara salah satu cara yang boleh diguna untuk kita lebih, kita adakan kelas yang lebih efektif lah pada saya. Kalau nak bagi efektif tu, tulisan pun kena jelas, suara pun kena jelas kan. Kita kena ada bahan bantu lah, alat bantu yang sesuai, yang lebih sesuai. Okay. So, apa yang saya sebutkan tadi, saya nak share yang saya guna je. Banyak sebenarnya app. Banyak, kalau explore banyak app. Tapi saya selesa dengan satu app ni, nama dia Ink, I-N-K, Ink. Nanti saya share link dia. Incredible. Okay. Incredible, dia berbentuk, sebenarnya dia lebih, kalau kita tengok saja, format dia macam kertas. Tapi kita buat dia pada skrin kita, dia menjadi whiteboard lah. Okay. Untuk hari ni saya akan fokus kepada Incredible. Incredible app. Okay. Saya tunjukkan. Sebelum saya tunjukkan tu, saya nak share apa hasil dan apa pengajarannya nanti. Bukan hasil, bukan pengajaran. Apa gambaran, nak beri gambaran lah maksudnya kepada kawan-kawan semua, cikgu-cikgu, apa yang saya nak share ni. Saya present screen sekejap. Sebelah. Okay. Alright. Okay. Handphone, kalau pakai handphone, buat auto rotate, lebih jelas. Pakai handphone auto rotate. Sila auto rotate kan. Saya auto rotate kan. So full screen. Apa yang saya buat ni full screen. Saya tak nampak chat sekarang sebab saya tengah share. Kalau handphone tengah share, dia tak nampak screen. Jadi tak nampak chat, tak nampak chat. Buat auto rotate. Yang ni tips, memang tips kena bagi pada murid. Auto rotate. Auto rotate menjadikan skrin dia penuh dan apa yang kita sampaikan lebih jelas. Okay. So, saya play video ni. Dia tak ada video, tak ada audio. Hanya video sahaja. Okay. Ini handphone saya tadi. Okay. Handphone saya menjadi whiteboard. Dan alat yang saya pegang tu namanya stylus. Style marker. Sebelah kiri, tangan kiri pegang handphone nak rakam, kanan tak menulis. Tu jadi dia macam terkial-kial sikit, goyang-goyang sikit. Sebab baru buat tadi ni. Baru teringat nak buatkan video ni, nak bagi nampak video ni tadi. Okay. So itu tentang, itu perkongsian tentang apa, macam mana rupa dia nak jadi whiteboard. Macam tu. Okay. So far, boleh nampak gambaran ni yang nak diberi ni. Sebab yang tadi tu saya bagi video bagi nampak keadaan yang kita buat. So, kejap lagi saya akan bagi video, presentation agak rupa dia. Daripada sudut pandangan murid jadi macam mana. Cikgu akan nampak. Okay.
So, saya buka Incredible tu. Okay, Incredible. Okay. Ni screen. Semua nampak screen saya kan? Home screen saya sekarang. So, Incredible. Kita buat landscape ini yang saya dah sediakan tadi sebelum saya mula. Saya sediakan untuk paparan. Macam kita nak mula mengajar lah kan, kita akan sediakan bahan kan. So, ini antara yang saya dah sediakan. Dia ada, kita boleh masukkan gambar. Ini macam nak buat introduction lah sebelum kita nak buat pengajaran. Okay. So, saya akan share dia punya, kita panggil apa ni? Function dekat tab di sebelah kiri saya ni. Okay. Saya gerak-gerakkan ni. Okay. Macam mana nak guna dan sebagainya. Yang pertama sekali macam mana nak guna, apabila kita present screen, kita buka Incredible ni, dah tentulah murid akan nampak apa yang kita buat. So yang ini introduction saya, handphone sebagai whiteboard, stylus sebagai marker, dan bolehlah masuk sikit stiker yang menarik untuk anak-anak. Kita mengajar anak sekolah rendah, so ada gambar-gambar yang menarik perhatian dia lah. Anak-anak kan suka benda-benda cantik-cantik ni. Okay, so ini yang saya dah sediakan. Macam mana pula kalau baru masuk install nanti kan? Okay, kalau baru install biasanya bila kita buka sahaja, open sahaja Incredible, dia terus akan bagi satu page kosong. Okay, sebab saya dah install, benda tu saya tak boleh nak preview. Dia akan terus, bila kita tekan, dia akan terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan terus beri kita satu page yang kosong. Okay, satu page yang kosong. Kalau ada pertanyaan, mohon on mic ya, sebab saya tak nampak chat. Okay. So, macam mana? Okay, saya icon. Bolehlah simbol. Tab yang ada di sebelah kiri ni, atas sekali dia buat macam ikon rak. Macam rak buku lah. Okay, bila kita tekan, okay, dia akan perlihatkan apa kandungan rak kita. Yang ini saya dah set. So, dia akan rupa nampak. Yang ini saya dah buat jadi folder. Sepatutnya dia buat jadi macam ni. Contoh. Okay. Ini saya paparan landscape. Dia bagi yang kosong macam ni. Buka je dia akan bagi paparan kosong seperti ini. Lepas tu kita boleh setting. Ini yang pertama. Tadi saya sebut rak, tempat kita nak cari balik apa yang kita dah buat. Ya, library. Okay, sorry. Okay, bawah kita fokus pada skrin sebelah kiri untuk ikon-ikon tu ya. Okay, atas sekali macam rak buku, boleh nampak ya. Kalau tak boleh nampak, tolong maklum. Okay. Di bawahnya ada ikon tangan, apa tu? Okay. Tujuan dia, palm rejection off, palm rejection on. Apa tujuan dia? Contoh kita nak besarkan, zoomkan kita punya paparan. Kita kena buat palm rejection off. Jadi buat pinch, kita reset. Okay, yang ini saya dah lock. Kalau perasan ada satu paparan sebelah kanan, sebelah kanan saya tunjuk dia ada belah sini sikit nanti. Bila saya buat pinch, okey, dia nampak dia keluar. Dia keluar tu, kalau kita tekan dia, pilihan berapa persen kita nak buat lah. So, kata yang ni saya nak adjust ya. Dia ada mangga lock dekat sebelah persen tu untuk nak supaya kita tak terganggu lah, tak tertukar-tukar lah. Okay.
So yang ni boleh pilih unlock dulu. Biasanya dia akan start dengan unlock. Okay. Kita unlock dulu. Okay, dia akan bagilah sebesar mana yang kita nak. Lepas tu kalau saya pilih fit ataupun 100%. Okay. Lepas tu kita tekan. Saya memilih untuk tekan. Tu dia. Saya memilih untuk tekan lock supaya ia tak terganggu. Tu untuk tujuan untuk apa? Palm rejection lah. Kenapa kena tekan semula? Supaya penulisan kita smooth. Okay, tulisan kita smooth. Kalau tak ada stylus, buat masa ni tak ada stylus macam mana? Pakailah jari. Saya pakai jari sekarang ni. Saya pakai jari sekarang ni. Saya tak pakai stylus. Saya pakai jari sahaja. Nanti cikgu-cikgu kena try ya. Kejap lagi ya. Okay. So, sorry. Saya nak betulkan balik paper ni. Dia dah lari sikit. Okay. Now. Itu tentang palm rejection. Okay, yang ketiga tu sebenarnya lebih kepada style macam kita punya tanda tangan ke, anything yang kita nak buat komen ke. Saya tak guna sangat sebab saya itu macam kita nak semak kan. Saya lebih banyak guna function pemadam. Okay, eraser. Dia banyak saiz, kita nak besar, nak kecil, nak dia jadi sekali padam letak satu. Contoh sekali padam maksud saya ialah bila kita buat panjang-panjang. Okay. Allah. Whole stroke eraser tu saya on kan, maksudnya saya benarkan. Yes, kena tekan. Kalau tak nak kena tekan yes tu jadi no. Kemudian revert to pen after use. Saya suka dua-dua ni sebab saya jenis yang kalau saya selesa dengan cara ni. Sekali saya arahkan di mana saya padam, dia hilang. Kalau tak buat benda macam tu, dia okey, kita tengok Kalau kita tengok bila dia dah conteng-conteng, okey, nak padam hujung sini, sana belum padam lagi. Saya padam sini, yang lain tak padam lagi. So saya biasanya jenis yang nak cepat. Dan saya nak dia terus bertukar jadi pen. So saya terus menulis. So saya on kan. Dan saya resize lah ikut kita nak besar mana, nak keperluan saiznya besar mana. Dan kita padam. So perhatikan ikon saya dia terus bertukar. Selepas saya memadam, saya padam. Bila saya angkat sahaja stylus atau jari, dia akan terus bertukar menjadi pen. Okey, yang pen ni pula free version. Okay, untuk free version, saya cuba lihat ada no ink effect, ada fountain fountain pen. Okay, dan wetness. Ni wetness. Yang macam Puan Sri, tak semalam dah cuba dengan Zamia, dengan siapa? Syuhada, dengan Syahira. Untuk tulisan Jawi ke kan, Arab ke kan, dia cantik guna fountain pen ni dan ada wetness lah separuh macam ni. Jadi bila dia buat tulisan Jawi, saya punya saiz kecil. Kita tak cerita pasal saiz lagi kan. Saiz kecil. Memang cantik lah dia orang buat. Memang tulisan ni jadi cantik. Yang ini sebab saya punya saiz font saya kecil. Kita bila pergi size font kejap lagi saya tunjuk semula Okey. Dia guna yang ini biasa yang agama sedap lah pakai. Macam kita kat sekolah lah, maka ada dua jenis mata kan. Satu mata runcing, satu mata bulat kan. Jadi saya memilih untuk guna ballpoint. Tapi masalahnya ballpoint ni bukan free version. Dia kena bayar. Dan dia bayar tak mahal sangat pun harga dia. Tengok harga dia. RM3.99. Okay. Macam wet brush ni untuk yang seni lah, subjek seni agaknya. Point pen ni dan saya punya wetness kosong. So saya pun selesa nak
menulis. See? Cikgu pun nampak kan? Bayangkan kalau murid-murid kita pun nampak macam ni, bukan nak kena tulis-tulis kat whiteboard lain. Okay. Now, itu tentang pen. Itu tentang pen. Satu lagi tentang warna. Okay, macam kita nak, macam saya punya introduction tadi ada macam-macam color kan. So, kita nak bagi menarik. Then, apa? Stroke, ada stroke ke, tak ada stroke ke. Okay, ini semua boleh explore. Untuk size font, ni ada angka. Kena scroll up lah, scroll up. Ada angka kat sini, nampak 4 point sifar tu. Okay, tekan 4 point sifar tu, dia akan kita adjust lah setebal mana, ketebalan mana font kita. So kata kalau saya nak tebal sikit daripada tadi, saya nak ambil berapa 5, 6, 7. Okay, saya ambil 7. Okay, so ada beza tak? Saya percaya ada beza. Okay, nampak lebih tebal. Tadi dah janji nak guna apa? Fountain pen. So kita try Alright. Assalamualaikum je, tak ada yang lain. Bismillah. Okay, itu yang ada wetness. Ini tak ada wet lah, sorry. Ampun ya. Nak tunjuk yang ada wet, tak ada wet pula. Okay. Okay. Macam mana kalau ada wet? Nanti pandailah. Ikut kesesuaian masing. Alright. So, itu penggunaan yang basic lah. Okay, nak bagi menarik sikit. Ada gambar, ada apa kan? Macam mana nak bagi masuk teks? Okay, bawah daripada sebelah kiri ni. sorry. Bawah daripada font size font tadi, ada kita scroll up lagi, ada kamera. Kamera. Salah. Ada ikon cermin mata. Cermin mata ni sebenarnya nak tengok. Saya tak explore sangat lagi sebab saya tak nampak saya perlukan function tu, tapi saya nampak dia kalau saya buat apa-apa pun dia cuma macam nak bagi kita gerakkan ke atas ke bawah macam tu je. Nak look je, nak preview je maksudnya. Tak ada pen, tak ada apa. Pergerakan lah. Nak buat zoom tak boleh kalau kita lock. Tapi kalau kita tak lock, dia akan zoom. Zoom out, zoom in. Okay? So nak masukkan teks, senang saja. Ada icon teks kat sini. A, B, C. Kita terangkan by icon je. Nak terangkan kat cikgu by icon je. Okay? Icon A, B, C ni kita tekan 2 kali kat tekan 2 kali tak jadi. Okay, handphone saya. Alright. Kita ada size font. Ini size yang perkataan yang kita nak type tu. Ni secara type lah maksudnya. Color, tukar color. Apa color scroll ni dia ada pilihan siap-siap. Okay, see? Now. And then font. Jenis font. Nak guna apa? Saya memang suka coming soon tu. Okay. Okay, handphone saya tak nak keluarkan saya punya. Keluar sekejap. Anis, sekejap. Ya. Tadi kan Anis buka yang ABC tu, semua tu. Lepas tu Anis buka pula warna semua tu. Hanya tap dekat ABC tu je ke? Hanya tekan dekat ABC tu ke? Tadi kan Anis tekan ABC yang ni keluar. Yang ni kan? Yang tu macam nak boleh keluar, tekan tu je. Tekan ABC tu, tekan dia sampai keluar kita nak warna ke, nak apa ke ya? Oh, kat situ je. Dia tak semestinya masa kita
buat awal-awal. Kalau kita set, yang ini kira set awal-awal lah maksudnya kan. Nanti kalau kita dah type, lepas tu alah nak tukar colour lah pula. Ada dekat, nanti lepas dekat type tu dia akan ada ada icon keluar untuk kita edit pula. Okey, maknanya sekarang ni yang macam Anis tunjuk ni, kita nak buat ni masa mengajar live dengan budak lah terus. Bukannya Yang sekarang ni no, yang ini yang kalau yang huruf ni, yang huruf yang sekarang nak untuk typing ni untuk set up bahan lah. okey, saya tak bahan. Okey, yang tulis-tulis Bila kita dah lepas kita set up bahan, kejap lagi saya masuk bahan kejap. Kita dah untuk set up, saya ajar untuk contohlah nak masuk gambar macam mana apa semua kan. Lepas tu kejap lagi macam saya buat macam ala-ala micro teaching lah, saya mengajar lah kejap lagi. okey. Alright. Okey. Okey. Tersabar ni, sabar. Okey. Yalah, sebab nanti nak expand ikon-ikon ni supaya senang kan. Okey, thank you. Okay. So yang ni memang kena set lah. Ini untuk set up. So nak size macam mana, nak color font macam mana kan. So alright. Oh Allah. Laju benar tangan ni. Okay. So baru keluar. Kalau kata cikgu tengah buat set up ni, tiba-tiba macam saya tadi, tak keluar pula saya punya keyboard kan, tak type. So kita pergilah keluar sekejap ke library tu, masuk balik. Nanti dia jadi. Kena double tap lah maksudnya kat kertas. Ni saya ulang. Tapi saya ulang biasanya dia jadi macam tu juga. Okay. Kita keluar dekat library tu kan. Masuk balik kertas kita. Okay, masuk balik kertas kita. Lepas tu kita pergi ke teks tu tadi lagi semula. Tu ABC tu. Okay. Kita double tap kat kertas, kat screen. Okay, dia akan keluar macam ni. Alright, so contohnya saya buat apa whiteboard lah. Contoh perkataan whiteboard. Whiteboard. Done. Alright, so kita ada kat sini lah ni. Kita adjust ni sebab nak biar bagi dia sama. Sebab kadang-kadang kalau kita tengah tulis-tulis, dia ada kesan dia, efek dia. Ganggu kalau kita tak bagi dia size dia ikut tulisan yang kita nak ni. Okay, bila kita dah dah betulkan size dia, kedudukan dia tu, tab je kat mana-mana, kat luar daripada segi empat ni tadi, tab je mana-mana, dia akan keluar macam ni. Adjust kan. Adjust. Okay, macam yang teacher tadi tanya, okay, kan saya explain, tukar pula alamat, nak tukarlah jadi colour lain perkataan whiteboard ni kan. Ataupun nak kecilkan lagi lah tulisan dia nampak besar. Okay. Ada garis 3. Ni harap nampak lah garis 3, ikon garis 3 dalam bulatan sebelah kanan dia. Kita tekan je. Lepas tu kita pilih text style. Kita nak copy pun boleh. Jadi maknanya masa kita nak buat setup tu, kita nak guna perkataan sama, kita boleh copy dan sebagainya. Okay. Text style. Kat sini lah. Nak tukar font, nak tukar colour. Kata saya tukar colour jadi colour biru contohnya. So saya nak tukar font jadi apa yang ada lah. Ni apa yang ada. Dia dah bagi set sedia ada. So saya guna yang satu lagi. Okay. Nak alihkan, kita nak ke mana? Ke kiri, ke depan, ke belakang. Contoh. So tekan tempat lain je. Dia akan kat situ. Okay. Bawah ABC tu highlighter. Highlighter tu biasalah. Pilihlah colour yang ada. Semua ada setting kat highlighter tu. Dan berapa thickness dia. Berapa ketebalan dia. Okay. So saya cuba saya highlight. Okay. Kan? Dia sensitif. Okay. Saya highlight tempat lain. Dia kena keluar sikit daripada kotak tu. Keluar sikit. Pun tak jadi. Keluar banyak. Baru jadi. Macam tu. So, itu highlight je. Highlight. Saya suka juga guna highlight ni sebab kadang-kadang kita nak budak tengok dan lihat, fokus kepada lagi sekali. Sorry. Tak ada, tadi masa yang hilang tadi tu Anis buat apa? Back aja ke macam mana? Yang masa dia hilang tadi?
Yang tak dapat Hilang tu dia auto. Dia auto. oh, dia auto datang balik. Oh, Dia akan macam tu sebab dia ah. tak dia macam dia tak terima pertindahan Oh, tu. okey. Tak perlulah Ah, kita panggil dia balik ke apa, tak perlu kan, dia auto dia sendiri. dia auto. Okey, alright, okey. Alright. So, katalah nak alih. Alah, nak alih lah, nak pergi ke mana? Bawah highlighter tu ada tempat nak alih. Tak kira lah kita letak gambar ke, perkataan ke, highlighter ni ke. Kita boleh alih dia. Alih dia ke kanan, ke kiri, ke bawah. Macam saya nak alih ni. Okay, di bawah highlighter ni ada ikon nak untuk alihkan. Kita drag je, tekan je kat mana kita nak aim tu. Kita drag mouse kita drag kan. Okay, kita lepaskan, ada tanda, dia akan keluar tanda tick. Bila keluar tanda tick tu, kita tekan tanda tu, okay, dia akan pilih macam ni dia akan ambil apa. Tengok saya gerakkan kita boleh alih dia ke tempat lain. Okay, saya letak ke tengah-tengah. Okay, so kita lepaskan, kita letak kat mana, kita nak back kat mana, tekan je kat mana-mana screen. So dia jadi kat situ. Alright, another one. Apa lagi yang ada? Gambar. Yang saya tak sabar sebenarnya. Gambar, okey. Gambar, kita tekan je ikon gambar tu. Pilih kita punya file yang mana. Saya tak buka lah ya. Nanti terkeluar nampak pula gambar pelik-pelik. Nanti kalau nak gambar direct, okey, ada kamera. Tapi kelemahannya kalau kita gambar direct, kita tak boleh crop. Jadi macam kita nak spesifik kan. Contoh kita nak masukkan buku teks ke, soalan dalam buku teks ke kan. Better guna cam scanner tu, CS tu, crop siap-siap, buat cantik-cantik siap-siap kan. Kan dia tetap gambar kan. So nanti cari dia dalam files ke, dalam files biasanya files atau file manager. Cari kat situ, nanti jumpa gambar tu, masukkan dalam kita punya nota ni, kita punya whiteboard ni. Okay. Maksudnya dia edit siap-siap lah. Kalau tak nak guna CS pun tak apa. Kita gambar kamera biasa. Lepas tu kita gambar kamera biasa, kita edit yang cara kita selalu edit gambar biasa tu. Kita crop siap-siap. Lepas tu baru kita masukkan dalam kita punya board ni. Kita punya buku nota ni. Okay. So saya nak share satu yang menarik. Saya ada install Bitmoji nama dia ni. Ada bawah ni Bitmoji, bawah gallery ada Bitmoji. Saya install app ni, dia buat macam kita buat avatar kita sendirilah. Okay. So Bitmoji dia akan kita macam fun sikit lah kita punya bahan macam tu. Yang ni pun saya akan share link dia. Okay. So dia budak-budak ni dia suka gambar-gambar menarik kan. So cuma nak yang Islamik sangat dalam ni tak adalah. Boleh pun kita buat avatar tudungnya macam ni lah kalau perempuan. Okay, so kita boleh pilih apa-apa. Say thank you, I say thank you kan contohnya kan. Okay, so nak pilih yang mana? Ada rambang mata pula nak pilih pun lambat. Okay. So kita alih-alih. Thank you kat mana? Okay, so kita punya persiapan tu menarik sikit. Ataupun mungkin ada gambar-gambar kita yang memang dah comel-comel, memang download daripada internet tu, masukkan je. So dia akan jadi menarik. Bawah gambar, ikon gambar kita ada shape. Okay, ada shape. Nak shape apa? InsyaAllah apa yang ada kat sini semua ada. Triangle, square, circle, circle. Okay, saya suka triangle. So, nak ubah colour, pergi je garis 3 tu. Nak suruh dia ke belakang, ke depan, bring to front, bring to back kan. Line thickness, semua boleh edit. Okay. Fill, nak fill kan? Nak fill dia. Yes ke, okay, fill. Nak buat colour apa. Macam gitu.
Fill itu garisan. Fill biru. Okay. So, tada! Kita dapat shape. Satu shape. Okay. So, benda ni kadang-kadang tiba-tiba on the spot kita ada idea kita nak masukkan gambar apa-apa jam tu juga tiba-tiba kan. So, benda ni boleh buat semasa pembelajaran. Okay, anak panah bawah untuk icon shape tu, undo, redo, tu biasalah Undo, redo. Okay, boleh. Now, yang ni yang best. Part page. Okay, page. Contoh kita nak buat 3 contoh pembelajaran. Okay, 3 contoh pembelajaran. So, kita buat page pertama, kita nak terang tentang apa? Teacher nak terang apa, teacher? Boleh bagi idea tak? Tambah kot. Tambah. Oh, matematik Okey, tambah. So, kita buat contoh pula dah. Tambah. Nanti buatlah macam tadi. Nanti cikgu. Saya buat laju. Tambah 1 digit contoh. Kita pun dah terang satu digit ni, kita pergilah page seterusnya. Tak adalah nak padam-padam kan. Kita pergi page seterusnya tu, kita tekan je ikon anak panah yang ada di apa ni? Nampak kan nombor 1 per 1 tu kan? Atas dia ada anak panah ke atas, bawah dia ada anak panah ke bawah. Kita tekan je lah. So dia akan bagi page yang baru. Next page. Page bahasa Inggeris, baru bahasa Melayu. Ya, itulah dia Cikgu Anissa. So, kita tambah. Berapalah yang maksudnya kita dah boleh ready dah. Buat cantik-cantik dah whiteboard kita. Kalau kat sekolah dulu, kat kelas, kat tempat fizikal tu nak buat ready-ready, kita pula kelas lepas orang lain, memang kita akan masuk dengan whiteboard tu kosong je lah kan. So kali ni yang untuk interaktif ni, yang kita boleh guna juga untuk apabila dah masuk sekolah nanti, cewa. Kita boleh guna juga cara ni, whiteboard kita dah cantik dah ready dah kan. So okay. Page. Setakat ni saya dah pernah buat 10 lebih page dia, tak ada masalah. Okay. Dia macam tak ada limit lah. Okay. Boy, kita punya page ni dah jadi apa dah. Okay. So, saya pilih page baru. Now, tadi tu untuk page. Okay, ada lagi beberapa ikon ni. Sikit lagi cikgu. Sabar ya. Okay. Ikon kertas yang ada simbol tambah. Alamak, saya dah tertekan. Simbol ni, tujuan dia, simbol tambah tu, kalau cikgu perasan, saya punya page bertambah. Saya paparkan page saya. Tadi 4 je, sekarang naik 6. Kalau saya tekan lagi, jadi 7. Macam tu. Itu untuk tambah manual lah. Dia boleh 2 cara. Okey, ada satu yang ni pula, yang bawah dia yang ada simbol pangkah ni pula. Okey, clearing a page. Maksudnya, apa yang kita dah buat, okey, saya pergi page yang kita dah buat tu ya. Ceng. Okey. Benda ni saya nak padam semua. So, kita akan guna ikon yang ada simbol pangkah merah tu. Clear semua. Tapi dia tak boleh di-undo dah. Okay, clear habis-habis lah maksudnya. So, kita clear page ni. Hilang semua apa yang saya dah bagi tadi. Alright. So, yang pangkah, ikon pangkah besar ni nak buang page dia. Okay. Saya turun sikit. Okay, cikgu perhati muka surat tu ada 2/7 muka surat. So, saya tekan pangkah ni. Saya tekan simbol pangkah ni, X merah ni. Dia timbul. Okay, delete a page. Ni pun tak boleh undo. Bila kita dah delete, kita tak akan dapat semula. So, kita nak buang. Saya tekan OK. Saya punya page tinggal 6. Buang lagi. Alright. Buang lagi. Alright. Setelah. Okay. Ni gear. Sama macam biasa gear. Gear pula bawah. Belum habis. Okay. Ikon bawah pada pangkah ni akan
akan muncul kalau akan aktif kalau ada benda yang kita boleh duplicate atau copy. So let's say saya buat sini hello. Hello. Okay, saya buat sini hello So icon ni bawah pangkah. Sorry, ni untuk paste. Nak copy kita kena select dulu. Select drag tu, highlight tu macam ni, highlight drag tu macam ni. Kan? Macam yang kat guna mouse tu kat komputer. Kita select macam ni. So dia akan muncul nak suruh kita copy dulu dekat titik 3 ni, garis 3 ni boleh copy. Lepas tu saya pergi next page. Bismillah, jadi tak? Hari tu jadi. Tu dia. Dah muncul dah. Bawah pangkah tu macam file tu. Gambar file. File clip. Macam kita buat sukan tu kan, buat markah tu kan. Paste. So, paste. Cuma dia, bila dia paste ni dia akan, dia tak ikut sepenuhnya yang kita copy tu. Kita kena edit. Contoh. Ni jadi pula. Ada yang dia tak ikut, dia akan jadi putih aja. Okay, kalau jadi putih aja, edit je. Tak ada masalah. Okay. So, ni dah sampai ke bahagian garisan kertas. Layout. Mana? Ni. Bawah pangkah merah ada paper clip file, sorry. Bawah dia macam saya tak tahu nak sebut ikon ni apa nama. Dia petak bergaris lah macam tu kan. So kita tekan, dia akan beri pilihan paper background. Bukan layout, paper background. Sorry, paper background. So kita, tadi cikgu nampak garis dia macam garis buku tulis kan. So yang free version punya ada kat basic. Kat basic, tekan basic, dia akan bagilah kalau matematik macam saya sukalah ni. Ada garis, nampak ke? Jelas ke? Ada garis petak-petak. Jelas tak? Nampak tak? Grid. Nampak tak? Jelas. Okay, the grade. So kita pilihlah kertas, ikutlah kesesuaian. Nak tak ada garis, kita pilihlah white kan. Kalau ada garis, ada macam-macam ni. Ada petak siap-siap, ada garisan macam ni. Ini biasanya ajar murid menulis kan, garisan ni. Kalau ada buku tulis kita betul-betul ada macam ni kan. Betul-betul pula. Memang ada buku tulis betul-betul. Okay. So, selain pada basic tu kena beli ke? Yang basic. Tapi tak mahal. Tak mahal pun. Tapi keperluan lah. Kalau macam selain pada basic macam ni, dia colour je. Kalau cikgu nak background dia colour-colour macam ni kan. Contoh. Okay. Nanti kita godek. Kalau ada colour-colour tu, tapi dia set lah. Dia bagi set lah. Macam ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni banyak lah. Macam 4 kali 3, 12 kan. Harganya RM3.99. Tak murah pula, tak mahal sangat lah, boleh. Macam nak panggil apa? Affordable. Contohlah. Okay, ni kalau graf ni biasa macam yang tinggi sikit lah, kita nak ada skala koordinat ke apa ke, boleh guna. Nak buat graf ke, boleh guna yang ni. Tapi dia ada package lah. Cuma kan macam saya tak guna semua. Macam ni untuk kaligrafi. Kaligrafi ni biasanya kalau tak hot, macam tu lah kan. Ni tak kaligrafi apa, tak nampak sangat sebab dia tak bagi preview. Dia bagi preview macam ni. Garis ni. Okay, so music. Kita tak ngajar music. Taklah nak beli muzik, tapi dia sangat murah bila dia package. Bayangkan ni RM3.99, kita letak RM4 kan. RM4 ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5, 20. Tapi untuk semua sekali dia bagi RM12.99. Dia bagi package lah, semua ada. Termasuk yang basic. Gitu. So nak kertas macam mana? Saya pilih kertas matematik. Great. Alright. So apa lagi tu? Apa lagi ikon yang ada? Tak ada. Nak share. Share ni banyak kelebihan. Share ni cumanya kalau budak dia kena guna handphone kot. Sebab dia app, dia jenis app. Dia tak boleh buka je. Kecuali kita tukar kepada PDF.
Kita tukar kepada PDF. Lepas kita ngajar tu, kita dah rakam pun kan. Tapi bahannya jadi PDF. Untuk kita share pula. Kita dah bahan pengajaran yang kita guna tu, kita terus jadikan PDF. Dan kita dah explain kat murid tu. Terus dia jadi PDF, kita tekan PDF tu nanti dia akan bagilah kita nak share kat mana. So, nak simpan kat drive, kat mana-mana. Dan kita Cikgu Anis, ya. kalau kita share dalam GC pun boleh? Ah, Kan kita dah masuk PDF tu kan? bila dia dah kita dah kiranya kita dah download lah contohnya kan. Kita dah download lah dia PDF ni. So PDF ni biasanya lebih baik kita hantar dekat Google Drive. Lepas tu dari Google Drive tu kita masuk GC, kita nak masuk bahan yang guna klik kertas tu kan. Contohnya kalau budak yang tak boleh masuk tu kan, dia at least dia tahulah apa yang kita belajar. Yes, boleh. Sekejap lagi I share yang ni Okay. So nak print ni biasanya kita kena set up dia punya paper, size paper dan sebagainya. Dan print ni kalau kita punya handphone connect dengan printer, okay? Saya punya tak ada connect dengan printer kat rumah, so saya tak boleh nak tunjuk lah. Okay, setting kena godek sikit. Macam kalau kita mengajar sangat-sangat digalakkan supaya bahagian disable sleep mode kita off kan. Kena always keep screen on supaya masa kita ngajar tu tak adalah tiba-tiba golap hilang. Okay? Godek lah, tengoklah, ikut keselesaan. Yang tu je lah yang saya kata nak apa? Saya kata nak fokuskan dekat yang setting ni, dekat disable sleep mode tu. Dan satu lagi ada yang sekejap ya, satu. Ni, auto hide system bar. Yang ni kalau kita on kan, tapi kalau kita pin kan system bar kita, yang sistem bar tu maksudnya yang tadi tu lah yang saya duk cakap pasal icon tu, itulah sistem bar tu. Okay, kalau kita pinkan dia, walaupun kat sini enable, tetap juga dia tak hilang. Saya tak suka bagi dia hilang. Kalau dia hilang tu payah. Leceh. Bukan payah, leceh. Okay. Now, apa lagi? Kertas. Nak size kan, contoh. Macam Cikgu Ramlah tadi kata apa? Cikgu Ramlah kata nak share dekat budak. Dan ada pula, ada macam semalam Cikgu Zamia kot kata. Siapa kata share semalam dekat masa kita orang berkampung tu, kata budak print. Dia print. So, penting lah kalau kita setkan dia punya page size tu. Kalau kita set tu, bila dia orang print tu tak adalah macam jadi keluar pelik. Jadi, bawah setting tu, bawah icon gear tu ada setting. Ada setting ni, kita pilih lah macam ni. Paper size saya custom. Kalau saya ubah ni, jadi berubah lah nanti saya punya screen tu kan. Saya tak ubah lah. Dekat sini lah, dekat custom ni, pilih A5, A4, A3 semua ada. Macam kita nak print tu. Setkan size dia, lepas tu orientation dia, nak landscape ke, nak portrait ke kan. Saya punya tadi portrait dia menegak, jadi ada bahagian bawah tu tak nampak. Kalau saya gerakkan kertas tu nampak. Okay. So, kalau nak jadikan benda ni bahan untuk murid, better apa dia punya page ni, setupkan. Setupkan dia punya size. Sama ada this page. This page tu maksudnya satu muka surat tau. Satu muka surat. Tengok atas belah tengah-tengah ada dua. This page, this notebook. Okay, ada dua kan. So kalau kata this page maksudnya satu muka surat je. Kalau kita masa tu dekat muka surat 3 tu je size tu. Muka surat lain tak berubah. So kena pilih this notebook. Bila pilih this notebook maknanya page 1, 2, 3 sampai 100 page pun dia size dia standard. Standard size semua kita dah set macam tu, okay? So now yang anak dah last, icon yang last tu anak panah. Mana ada last? Anak panah pula. Ni tutorial lah cikgu, dia bagi tahu apa-apa dia buat kan. Boleh belik-belik balik semula lah maksudnya. See? Okay, boleh belik balik semula. Tapi biasanya kita seronok kalau ada yang terangkan kan.
Kalau baca sendiri tu, explore sendiri tu kena bercinta tengok, godek-godek. Bila ada explain ni maksudnya mudah sikit lah. Laju sikit lah kita nak faham. Kan? Okay. Yang bawah sekali ni ada pangkah-pangkah. Yang bukan nak tutup ya. Dia tak tutup. Pangkah ni maksudnya kalau saya tekan pangkah tu, dia akan bertukar menjadi ikon pin. Pin. Inilah yang saya kata tadi pin, dia punya sistem bar ni. Kalau saya tak pin, sekarang saya tak pin kan. Okey, dah hilang. Tak ada dah. So, leceh nak keluar-keluarkan lagi. So, saya lebih suka pin supaya ia taklah ke mana-mana dah. Kat situ je tak hilang. Okey. So, mari kita mengajar. Mari kita mengajar, pergi patah balik pula. Ni saya minta maaf dia punya screen dah terconteng. Okay, saya padam lah ya. Okay. Ni page yang berapa ni? Page 1, page 2. Yang saya dah siapkan ni sebab saya dah ajar budak kan. Okay, ni page 2. Macam tu. Ini yang saya set up lah sebelum saya mengajar ni. Yang cikgu nampak ni sekarang adalah page yang saya set up sebelum saya mengajar. Kan kita tahu kita nak ajar apa kan. So kita dah siapkan, saya dah siapkan ni yang saya dah ajar, saya dah guna untuk mengajar. So, okay. Alamak, hilang semua. Padan muka. Andulah, apa lagi. Okay, so alright. Okay. So ini yang dah set up. Kita boleh buat. Okay, ni yang dah set up. So kita nak mengajar. Sila rasai cara jadi murid cikgu matematik cikgu Vanessa kejap. Mana page saya tadi? Alamak, lebih. Okey anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni cikgu nak ajar pertukaran peratus kepada pecahan. Anak-anak dah belajar ni masa tahun 4. Tahun 5 nanti kita level up ya. Okey, peratus kepada pecahan. Cikgu bagi pecahan yang senang dulu, yang mudah dulu. Kita tukar kepada pecahan per 100 dulu. Ini contoh yang pertama cikgu beri. Okey, contohnya cikgu bagi 10%. See? Dia terkena. Okay, sekejap. Sorry, sayang-sayang. Okay. 10%. Okay, macam mana nak tukar kepada pecahan? Okay, kepada pecahan kita tuliskan nombor 10 ni. Kita tulis nombor 10 ni. Tulis 10. Okey. Kemudian kita tukarkan simbol peratus ni jadi apa? Kita tukarkan jadi apa? Jadi per 100. Tulis macam ni. Mudahnya. Mudah kan? Jadi 10%. Cikgu padam sikit bulatan ni tadi ya. Okey, 10% sama dengan 10 per 100. Okey, nanti cikgu bagi contoh, anak-anak pula jawab. Macam itulah cikgu. Macam mana? Menarik tak? Senyap dah semua ni. Okey. Nak menengok tu huruf tu keluar, lepas tu nak memadam, lepas tu tengok tepi hilang pula. Dia punya tu macam mana ada guna. Tak, nanti kalau masa kejap lagi kan, kita tak adalah terus nak guna ni untuk online kan. Kejap lagi saya bagi link, install link tu, explore, tulis-tulis, ngaruh-ngaruh lah sikit nak mengajar ni tonteng-tonteng kan. Nanti akan rasa seronok. Mungkin memanglah itu dikata gelombang gelombang pula dah. Kita punya line nak sampai kat budak tu kadang-kadang buffering, dia lambat sikit lah. So apa yang kita tulis tu kadang-kadang tak muncul lagi kat skrin. Kita dah sebut dah 10%, tak muncul lagi kat skrin. Itu normal lah untuk online pembelajaran. So
So hari ni memang nak share yang ni je sebab saya dah sebenarnya ada banyak juga cikgu-cikgu yang saya dah termasuk link, bukan dah termasuk, nak kata pegawai IT pun kan dia pergi memantau. So dia bagi tunjuk kat saya, tengoklah cikgu ni ajar guna switch kamera dia tunjuk kat buku tak nampak, ataupun kamera dia ada yang nak tunjuk kat whiteboard, handphone dia bergerak-gerak. Jadi benda tu macam gangguan kepada penyampaian kita lah. Jadi tak cantik lah pengajaran kita tu. So itu yang besar sangat jiwa ni rasa macam nak tolong cikgu nak guna, biar dia orang guna board ni senang sikit. Dia kalut-kalut sangat. Pakai stylus pen. Stylus pen yang saya cuba ni semua handphone yang tak ada, bukan built-in stylus tu dia boleh guna. Kalau handphone yang dah memang dah ada stylus pen dia sendiri, mungkinlah tak perlulah beli-beli lagi stylus pen. Dan dia pun taklah mahal sangat. Okey. Cikgu Sri okey? Cikgu Sri? Okey je. So macam mana? Okey tak nak guna? Okey tak, rasa macam confident tak nak share kat kawan-kawan? Kena godek dulu kot. Memang kena godek pun. Memang wajib godek. Itu memang kena buat lah. Okay, so saya copy link sekejap. Okay, saya copy link sekejap. Mana link? Okay. Saya copy link ni, saya share dekat chat kita. Nanti boleh. Dia mudah je. Memang kena mahir. Memang. Left bagai ni. Left ke ni? Ada je orang. Okay, so. Okay, dapat tak? Link? Saya dah send. Ini. Okey, dapat Nis.